Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Salah satu kewajipan manusia yang masih hidup terhadap seseorang yang telah meninggal dunia ialah mengebumikan jenazah. Realitinya, dalam masyarakat kita sering melihat jenazah yang sudah dikebumikan tetapi kuburnya digali semula dan jenazahnya diambil. Seringkali alasan untuk kubur ini digali dan diambil mayatnya adalah untuk menjalani proses bedah siasat bagi menentukan punca kematiannya. Lebih-lebih lagi jika terdapat keraguan dalam cara kematian dan keadaan mayat itu sendiri. Lalu terdapat keperluan untuk menegakkan keadilan ke atas kematian mereka ini. Berikut adalah 5 kes di mana kubur telah digali semula di Malaysia dan mayatnya disiasat kembali. Kubur seorang warga emas yang ditemui meninggal dunia dalam rumahnya di sebuah kampung di Serdang Kulim telah digali semula pada 7 Oktober 2022 berikutan anak mangsa yang mengesyaki kemungkinan ibunya itu menjadi mangsa bunuh. Mangsa yang berusia 79 tahun dilaporkan meninggal dunia ketika ditemui mangsa berada dalam keadaan tanpa seurat benang manakala baju serta kain batik dipakainya ditemui di atas lantai. Kes itu kemudian diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan jenazah mangsa juga telah dikebumikan. Namun 2 hari kemudian, anak mangsa tampil di balai polis membuat laporan supaya siasatan lanjut dilakukan selepas mengesyaki kematian ibunya itu mempunyai unsur jenayah. Hal ini kerana anak mangsa mendakwa barangan berharga milik ibunya seperti gelang, 2 cincin dan telefon bimbit didapati telah hilang. Bukan itu sahaja, anaknya turut mendakwa melihat kesan tumpukan darah pada cadar serta kain lampin dipakai mangsa selepas membuat pemeriksaan lanjut. Susulan itu, polis telah mengeluarkan permit untuk menggali semula kubur wanita terbabit bagi tujuan bedah siasat. Misteri letupan di perairan Pulau Tatagan, Sampurna 11 Januari 2022 terjawab selepas polis menggali semula kubur mangsa yang maut dipercayai akibat bom ikan. Mangsa adalah kanak-kanak warga asing yang dipercayai berusia 10 tahun berdasarkan keadaan fizikalnya. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Farhan Abdullah berkata, maklumat daripada seorang tahanan membawa kepada penemuan sebuah kubur baharu di tanah perkuburan Kampung Halu pada 12 Januari 2022. Sepasukan pegawai dan anggota polis daripada bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Daerah IPD ke lokasi penemuan kubur tersebut. Setelah mendapat perintah mahkamah, maka proses menggali semula kubur dibuat di tanah perkuburan Kampung Halu oleh pasukan forensik dari Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah, pasukan siasatan BSJ IPD, pasukan gerakan AM PJA dan pasukan perubatan Hospital Sempurna. Kemudian mayat dibawa ke bilik mayat Hospital Sempurna untuk tujuan bedah siasat bagi mengenal pasti punca kematian. Kes dalam siasatan di bawah Seksyen 304A Kanun Kesesaan. Pada 12 Januari 2022, polis menerima laporan mengenai kejadian letupan bot pam yang dikatakan berlaku pada pukul 6.08 petang. Namun tiada mangsa dan bangkai bot ditemukan. Pihak polis kemudian giat mengesan bapa kandung mangsa yang dikenali dengan nama Astari bagi membantu siasatan. Dalam masa yang sama, polis menasihatkan orang ramai untuk membuat laporan sekiranya mempunyai sebarang maklumat mengenai aktiviti pengeboman ikan di daerah tersebut. Pada 3 Ogos 2018, kematian Nazrin diklasifikasikan sebagai kes bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan selepas siasatan bomba menemukan kesan petrol di lokasi kebakaran. Nazrin ditemui mati dalam kebakaran di rumahnya di Mutiara Homes, Petaling Jaya pada 13 Jun 2018. Kakak sulung kepada Allahyarham Nazrin Hassan memberitahu bahawa dia dan 2 lagi adiknya memohon bedah siasat kedua dijalankan selepas curiga dengan kesan lubang sebesar 1 inci di kepala adik bongsunya itu. Katanya dia dan adik-beradiknya juga curiga dengan hasil bedah siasat pertama yang menyatakan kematian Nazrin berpunca daripada komplikasi akibat letupan. Ini kerana dia melihat punca kematian yang ditulis pada sijil kematian adalah akibat komplikasi letupan, sedangkan siasatan bomba tidak berlaku sebarang letupan di lokasi kematian Nazrin. Kubur Nazrin Hassan kemudian digali semula kali kedua selepas Mahkamah Rayuan menolak permohonan isterinya Samirah Muzaffar untuk menangguhkan proses
pos penggalian kubur itu. Pada 12 Mac 2019, Samirah Muzaffar berusia 45 tahun ketika kejadian, bekas eksekutif kanan di Perbadanan Harta Intelek Malaysia yang juga merupakan isteri kepada Nazrin serta dua remaja lelaki masing-masing berusia 17 dan 14 tahun bersama seorang warga Indonesia yang masih bebas, Eka Wahyu Lestari, didakwa membunuh mangsa. Namun pada 21 Jun 2022, Mahkamah Tinggi Shah Alam telah memutuskan pembebasan Samirah Muzaffar dan dua remaja tersebut atas pertuduhan membunuh mangsa. Unit Forensik Polis Diraja Malaysia PDRM pada 30 Oktober 2017 telah menggali semula kubur jenazah Nur Alia Syifa Murad berusia 5 tahun yang meninggal dunia akibat terkena serpihan batu pengasah mesin rumput ayahnya di Kampung Tanjung Besar, Alustar pada 27 Oktober 2017. Proses menggali kubur itu dilakukan dengan dihadiri pakar patologi untuk bedah siasat semula di Hospital Sultanah Bahiyah. Ini kerana pihak polis telah membuka kertas siasatan kes kematian mangsa. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah waktu itu, Senior Assistant Commissioner Mir Farid Al-Atrash Wahid berkata pihaknya memperoleh perintah mahkamah untuk menggali semula kubur kanak-kanak itu bagi proses siasatan. Menurutnya, kes pada mulanya diklasifikasikan sebagai mati mengejut kemudian disiasat mengikut Seksyen 304A Kanun Kesesaan kerana kecuaian menyebabkan kematian yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Ketika itu, bapa kanak-kanak terbabit sudah dirakam keterangannya. Harian Metro melaporkan Nur Alia Syifa disahkan meninggal dunia selepas dadanya tertusuk serpihan batu pengasah mata pisau mesin rumput di rumah mereka. Dalam kejadian 5.30 petang itu, Nur Alia dikatakan berada dalam rumah ketika bapanya mengasah mata mesin pemotong rumput namun tiba-tiba keluar sebelum rebah akibat terkena serpihan batu pengasah itu. Jenazah mangsa dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Tanjung Besar 11 pagi pada 29 Oktober 2017. Teo Beng Hock ditemui mati pada 16 Julai 2009 di koridor tingkat 5 Plaza Masalam Shah Alam selepas memberi keterangan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang terletak di tingkat 14 bangunan sama. Mendiang adalah setiausaha politik kepada pengerusi jawatan kuasa tetap Kerajaan Tempatan Pemutihan Kilang Haram dan Pembangunan Kampung Baru Selangor, Ian Yong Hian Wah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seri Kembangan ketika itu. Kubur Teo Beng Hock digali semula 21 November 2009 bagi membolehkan mayat mendiang dibedah siasat untuk kali kedua di Hospital Sungai Buloh. Permohonan bedah siasat kali kedua dibuat keluarga mendiang setelah Dr. Pontik Rojana Sunan, seorang pakar patologi dari Thailand yang dilantik kerajaan negeri, mendedahkan kemungkinan 80% mendiang dibunuh. Pada 5 Januari 2011, Mahkamah Koroner Shah Alam memutuskan kematian Beng Hock pada tahun 2009 bukan disebabkan membunuh diri atau dibunuh serta mendapati tiada pihak ketiga terbabit dalam kematiannya. Namun pada 5 September 2014, Mahkamah Rayuan menolak keputusan terbuka yang dibuat koroner berhubung kematian Beng Hock. Sebaliknya memutuskan Beng Hock mati selepas jatuh dari bangunan yang disebabkan tindakan menyalahi undang-undang oleh seorang atau beberapa orang yang tidak dikenali termasuk pegawai SPRM. Mahkamah memutuskan bahawa kematian Beng Hock adalah kematian dalam tahanan apabila dia ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan menolak dakwaan bahawa mendiang membunuh diri. Susulan itu, SPRM bersetuju membayar saman RM600,000 kepada keluarga Beng Hock. Mahkamah juga mengarahkan polis menyiasat kematian berkenaan. Bagaimanapun, Pejabat Peguam Negara memutuskan bahawa tiada unsur jenayah dalam kematian Beng Hock. Sekian.